يستحوذ عليكم يمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Terjemahan, iaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan daripada Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bahagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenang kamu? Dengan jalan membuka rahsia-rahsia orang mukmin dan menyampaikan hal ehwal mereka kepada orang kafir. Atau jika mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang tidak sepenuh hati dan membelamu daripada orang mukmin, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman. Sebab itu mereka dilayani seperti melayani para mukmin. Sementara itu Allah telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan penipuan mereka itu. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka riak, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali. Mereka solat hanya sekali-sekali, iaitu apabila mereka berada di hadapan orang. 143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, yakni orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, yakni orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Allahuakbar. Saya baca pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. 146. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Mengadakan perbaikan bererti bekerja yang baik untuk menghilangkan akibat yang jelek dan kesalahan yang dilakukan, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka kerana Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang beriman. 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah mensyukuri, memberi pahala terhadap amal hamba-Nya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmat-Nya. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Okay, Alhamdulillah. Kita ada setengah jam lah pula ya. Tapi anyway, kita cuba lama sikit kat sini. Okay, tak apa, kita cuba pagi ni. Kita dah habis 2 muka surat hari ni kan. Okay. Kalau soal ada mungkin kita akan tambah lagi lah, another 10 minit kot. Okay. Just nice lah kan, 7.30. That's nice. So komen dari segi tajwid dulu. Tak ada. Beza macam saya yang biasa baca ni dengan kalau kita dengar dekat radio Arab-Arab tu, dia orang baca panjang, kita baca pendek. Dia orang baca panjang dengan 6 harakat. So apa beza yang kita baca pendek ni? Adakah kita baca 6 harakat ke 2 harakat? Saya rasa macam kalau baca pendek ni kita baca dengan 2 harakat. Orang yang baca panjang tu baca dengan 6 harakat sebab dia laju. Macam tu. Saya nampak perbezaan dia lah. Oh, kat situ orang Arab ni dia baca panjang-panjang. Lepas tu nanti dia wakaf dengan bacaan dengan 6 harakat, tartil. Tapi kita yang macam ni sebab mana kena berhenti, nafas tak cukup, baca pendek-pendek, sangkut-sangkut. Jadi nak bagi sedap tu baca 2 harakat. Adakah macam tu cara bacaan dia yang bagus sikit lah. Bagus Pak. Pau cubalah buat macam orang Arab baca. Hati boleh. Hati dah boleh. Nafas panjang. Okey, cuba tengok muka surat 100 yang Ati baca tadi. Okey. Ati tahu betul ke tak Ati baca ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada atas. 6 daripada atas. Okey.
Wal yaumil akhiri faqad. Bunyi ke tak? Masa hati bunyi tadi. Faqad. Muka surat 100 dia. Saya yang Hati baca tu Hati baca dulu kan itu kan. Cuba tu Haji tengok pasal hati baca tadi. Akhiri faqad. Bunyi Okey, atas tak payah. faqad dhalla. Saya rasa macam bunyi. Cumanya bila Hati ada macam terlebih lantun sikit wal yaumil bunyi macam tu tadi. Saya dengar mil tu ada bunyi macam lantun terlebih sikit. Ya, tapi yang macam faqad. Faqad dhalla tu adakah kita nak baca, kita nak buang dal tu ke? Faqad dhalla ataupun ni hukum apa? Hukum huruf hukum tu kan. Faqad itu Bunyi ke tadi lantun ke? yang mil tu ada lantun sikit. Yaumil. Okey, yang tu. Yang faqad ni patut lantun ataupun tidak? Faqad Lantun kan? Lantun sebab dia kol-kolah kan. Maknanya kalau faqad. Pasal aku confused dah kat sini ni. Kalau kita kena hilangkan dal tu kalau dia ada sabdu ke? Ini tak ada sabdu. Ini dah tu ada tanda mati, tanda sukun. Tanda sukun. Kalau ada tanda sabdu atas da tu dia akan jadi idgham apa? Mutamasilan ya. Idgham apa dipanggil? Idgham mutamajjisain apa nama dah. Okey, kita nak cari ni. Mutamasilan. Ya. Bukan mutamasilan. Mutaqaribain. Itu apa? Mutajanisain je. Mutajanisain. Yalah. Terima kasih. Cik confused dah kat situ. Dia kena huruf qalqalah lah. Qaf tu qalqalah, dal tu qalqalah juga. Wal yaumil tadi ada lantun ya Tuan Haji. Jadi kalau kita ingat sekali lagi, mana kalau sukun tak ada kaitan. Kalau ada sabdu kita kena jadikan dia mutajanisain ataupun mutaqaribain tu. Itulah. Okey. Selalu confuse. Betul? Apa beza tu Pak? Mutajanisain, mutaqaribain. Mutaqaribain dua yang berhampiran. Mutaqaribain. Mutajanisain Macam kalau kita jumpa huruf ta dengan huruf ta. Betul tak? Mutajanisain ni dua yang berhampiran sejenis. Ya. Da dengan ta, tapi kalau mutaqaribain ni dua yang berhampiran huruf juga. Contoh zal dengan zai. Tapi kalau mutajanisain dah dengan ta. Saya baca mutajanisain dulu. Mutajanisain ni dia idgham yang berlaku pada dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifatnya. Contohnya ta dengan da. Contohnya ta dengan to. Contohnya ta dengan za. Contohnya da dengan ta. Contohnya za dengan zo. Contohnya to dengan ta. Contohnya ba dengan mim. Dia kalau kita ada benda macam tu dia akan jadi macam lebih kurang saja dia punya makhraj tempat keluar tapi lain sifat dia. Jadi kita akan hilangkan yang huruf yang pertama tu. Terus masuk yang kedua lah. Masuk kedua dia punya tips itu, dia punya trik itu ada tanda sabdu, tanda desain. Mutajanisain ada tanda sabdu. Yang mutaqaribain tu idgham yang berlaku pada dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj atau salah satu daripada keduanya. Contohnya bila berjumpa dengan qaf dengan kaf. Jadi yang qaf tu kita hilangkan jadinya kaf je. Contohnya alam nakhluqkum. Jadi kita akan
buangkan qaf yang mula-mula tu, alam nakhluqukum macam tu. Atau satu lagi, lam dengan ra kan. Lam dengan ra dia dua huruf yang berhampiran sifat. Lam dengan ra tu okey, lepas tu kita akan lam dengan ra tu ada sabdu, kita akan buangkan lam tu, bal ra kan. Jadi kita akan sebut bal ra. Kalau tak ada sabdu, bal ra jadi. Mutaqaribain. Mutaqaribain je. Mutaqaribain. Mutaqaribain. Dia huruf yang hampir sifat-sifat dia. Ya. Yang biasa kita dengar qaf dengan kaf lah, lam dengan ra. Dia beza ketara dekat yang sabdu tadi lah. Bila ada sabdu, dia punya trik tu kita tak baca huruf yang pertama, kita baca masuk yang huruf yang kedua. Yang mutajanisain tu dia sama makhraj huruf tu, tapi sifat dia berlainan kan. Ta dengan da, ta dengan ta, itulah. Tapi kalau misline, dia sama huruf kan, misline. Idgham yang berlaku pada huruf yang bersamaan sifat dan makhrajnya. Idgham mutamathilain. Contohnya ba dengan ba, ta dengan ta, da dengan da, zal dengan zal, ra dengan ra, ain dengan ain, fa dengan fa, kaf dengan kaf, lam dengan lam, itulah. Jadi idgham dia ada tiga lah. Musamasilain, mutajanisain, mutaqaribain. Musama ni musama lah. Musama ni sama. Ba dengan ba, ta dengan tamam. Ayat tamam. Ayat tamam. Sama silain sama. Lain tu maknanya dua yang sama. Dua benda silain. Mutaqaribain dia dua huruf yang dekat makhrajnya, berbeza sifatnya. Ya, mutaqaribain. Mutajanisain huruf yang sama makhraj. Sama makhraj. Dan sifat. Tapi sifat berlainan. Tempat keluar sama, tapi lain sifat dia. Mutajanisain. Berhampiran pada sifat, tidak pada makhraj. Sifat sama, makhraj lain. Sama makhraj, sifat lain. Sama makhraj. Dua huruf sifat yang berhampiran makhraj. Sifat berlain. Dan sifat atau berhampiran pada makhraj, tidak pada sifat lain, atau sebaliknya itu berhampiran sama makhraj, tidak pada makhraj. Bos, either one bos. Either one macam ni dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat, atau berhampiran pada makhraj tidak pada sifat, atau sebaliknya, iaitu berhampiran pada sifat tidak pada makhraj. Either one. Maknanya vice versa. Kan, betul kan? Boleh pergi balik-balik. Sifat sama, tidak pada sifat, pada makhraj pada sifat, macam tu. Mutajanisain, mutaqaribain. Ra, lam, waw, ya, nun. Lam, ra, za dengan zai, jim dengan za, sin dengan da, kaf dengan qaf. Jadi baca tu mutaqaribain. Mutaqaribain. Saya baca tadi mutaqarib. Yang hampir sifat, dua huruf yang hampir sifat dan makhraj, atau salah satu daripada keduanya ada itu mutaqaribain. Yang mutajanisain, dia sifat dia langsung berlainan, tapi huruf yang sama makhraj dia. Okey. Belajar macam ni lagi bagus daripada kita terus pergi topik by topik kan. Tak adalah boring sangat. Dapat satu-satu. Dapat satu. Maknanya apabila ada masalah baru pergi detail. Kita ni nak masuk sekaligus payah ni. Masuk sekaligus tak sebab kita bukan ialah bos nak masuk exam.
Kita ni tak masuk exam. Tapi nak tahu. Okey. Faham? Macam pembacaan kan, contohnya ayat muka surat 100 kan, bila kita wakaf kan, 100. contohnya ayat yang 135 tu kan, 135 tu makna 4 daripada atas kan. Okey. Bila kita wakaf kan, Qadira, 2 harakat kan, Qadira tu 2 harakat. Kita tengok yang bawah lagi tu ayat yang 136 tu kan, Okey. Ba'ida kan, Ya. 2 harakat kan, 2 harakat Ba'ida tu 2 harakat kan. Ya. Kita tengok yang 138 tu, Sabila Okey. kan, Ya. 2 harakat juga kan. Betul. Lepas tu ayat yang seterusnya 138 tu Alima Betul. kan, Ya. 2 harakat juga kan. Lepas tu tengok ayat 139 tu Jami'a, 2 harakat kan. Betul. Yang bawah sekali tu 140 tu Jami'a Betul. kan. Betul. Jadi pembacaan dia macam Pau biasa tengok, biasa banding dengan kori-kori kan. Ada dia orang wakaf kalau jumpa ayat macam ni, adakah dia tinggi suara dia, ada dia rendahkan suara dia, ataupun dia lambatkan, ataupun dia macam mana Pau? Saya tak sedetail tu. Tapi kalau sifat huruf Ain macam mana? Sifat huruf Mim, apa dia punya tingkatan dia, huruf yang lemah lah, rendah lah. Cuma saya terdetik apabila bos tanya tadi ayat 138 tu kan, dia tak ada tanda apa-apa kan. Ada tanda ra, tanda merah, maknanya tapi ini alima, tapi berikutnya allazi. Kalau kita nak wasal, nak sambung, alimanil lazi ke atau macam mana? Betul tak? Aliman lazi, bukan aliman lazi. Is it? Aliman lazi. Aliman lazi. Sebab apa dia dua tanwin tu sama kan? Kalau tanwin tu tak sama, alimanil lazi. Is it? Tapi betul tak? Dia ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Cuba kita tengok dalam dia punya tips Quran tu. Yang kita panggil apa ni? Nun. Kita panggil apa ni? Ya, hukum ya. Nun. Aiwat apa kita panggil ni? Ya. Nun dan mim besar. Dia panggil nun kecil ataupun nun aiwat. Iltiqaq sakinai. Iltiqaq sakinai, dia biasanya adalah tanwin tu, tanwin dia akan berjumpa dengan alif lam kan. Alif lam. Tapi ni tanwin atas kan. Ya. Biasanya kita jumpa tanwin yang belah bawah kan. Ya. Kan? Nun iwat nun ambil alih. Apa? Nun ambil alih. Ya. Nun itu kau. Dia cara mudah, formula dia mudah ya. Dia kata apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, tanwin tu man kan. Hamzah wasal tu yang macam yang tanda kita panggil apa, kepala sod kan. Hamzah wasal tu maka tanwin akan dibaca satu baris dan ditambah nun kecil, iaitu baris bawah, namanya nun aiwat ataupun nun wasal ataupun nun wiqayah. Tapi ni dia tak cakap ni tanwin atas ke tanwin bawah kan. So kalau Paul tanya tanwin tu
dah ada. Lepas tu ada hamzah wasal. Kalau ikut logik mungkin dah alimanil ladzi kan. Tapi kalau tak tahulah, saya pun confuse juga sebab yang kita tengok biasanya tanwin tu ada belah atas. Ini dipanggil fathain kan, fathain. Ini kasrain. Betul. Dia panggil tanwin balik ini patutnya biasa kita jumpa kasrain, maknanya tanwin balik baris bawah. Ini kita jumpa baris atas, jadi kena check balik lah. Alimanil ladzi wakilan. Kalau dalam kalau tengok yang gharib rasa tak ada kot lah. Ini subjek apa? Dia majoriti alif lam tu mati biasanya kalau kita sambung iwat tu. Lam dia mati, tapi ini cara sabdu. Kan majoriti kita tengok ayat dalam Quran yang baca tambah dengan nun iwat tu, lam dia mati. Macam yauma izinil mustaqab tu kan. Tapi cuba cek lagi Haji kau. Ya. Betul. Pastian. Tengah cari sekejap. Tapi itu subjek dia, subjek apa nak panggil ni? Dia bukan Nun kecil lah. apa tu? Nun wasal. Nun wasal. Adalah Al-Nisa Al-Nisa. Ayat berapa tadi tu? Ayat 138 kan? Al-Nisa tak ada dalam ni, bukannya tertipok sakinai. Tak cakap apa. An-Nisa 128 ada tadi. An-Nisa ada gharibna. An-Nisa 158 ada. An-Nisa 171 ada. Cuba tengok ayat An-Nisa nun wiqayah ya. Ayat 171 kita begitu gua tengok ayat 171. Satunya An-Nisa ni 171. 171 muka surat 105. 105. Cuba cari. 171 ya. Ada jumpa dah salah satu ni. Ni ada dah. Wala taqulu salasatunin. Maknanya sama macam tadi ya. Ada dua. Salah satu min. Daripada atas. Betul. Ni kau ya. Maknanya tanwin ya. Tanwin. Tanwin tu baris depan kan. Tadi kita kalau tengok tanwin baris bawah kan. Ini dipanggil dommatain. Baris depan. Salah satu ni baris depan dia ada hamzah wasal kan. Ada hamzah wasal. Jadi kita kena baca salah satunin. Salah satunin. Sahwa. Dia kena letak nun. Salah satunin. Dia panggil nun wiqayah lah. Kita letak salah satunin. Nun tu baris bawah. Jadi yang tadi tu kita kena alimanil ladzi ya. Kat sini saya dah jumpa dia punya pertemuan dua tanda sukun, dua tanda mati, itu tajuk dia. Keadaan ini berlaku ketika mana kalimah awalnya hamzah wasal bersambung dengan huruf mati sebelumnya seperti lafaz nun mati daripada tanwin yang bersambung pada akhir kalimah. Oleh itu digerakkan huruf yang mati itu dengan baris bawah kerana pertemuan dua tanda sukun dan gugurlah hamzah wasal secara lafaz. Contohnya dia ada contoh tadilah surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-A'raf, Taubah. Tadi yang kita baca tadi tu alimanil ladzi ya. Ya, betul. Alimanil ladzi. Kat sini dia maklumkan sampai 34 contoh dia bagi. Yauma, semuanya baris yang sama macam tadilah.
So dia punya formula dia, dia punya secret recipe dia, Okey. tanwin ada, lepas tanwin tu tak kisahlah atas ke Bawah bawah ke? ke depan ke, ada lepas tu hamzah wasal. Ya, Hamzah wasal. hamzah wasal. Maknanya kalau tengok tadi yang aliman tu anda jumpa dah hamzah wasal. Ya. Tak kira lepas hamzah wasal tu macam nasi cakap tadi ada sabdu atas lam tu kan. Asal jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal. Maknanya tanwin hujung lah kan? Tanwin hujung berjumpa dengan hamzah wasal. Ya. Kadang-kadang ada jumpa alif lam, kadang-kadang tak ada alif lam. Ini nun terus yang ini alif lam lah. Alimanil ladzi. Pertemuan dua tanda sukun. Pertemuan dua tanda sukun. Boleh belajar banyak lagi daripada kita baca terus. Okay. Yang dia buat contoh ni, yang Haji pernah hantar tu, itu pertengahan ayat kan, yang kita bincangkan tadi, sekiranya disambungkan dua wasal kan. Kat sini pun dia, kat sini bukan hujung-hujung je, pertengahan ayat pun banyak kat sini. Mostly pertengahan ayat. Yang saya hantar tu kebanyakan ni pertengahan ayat kan. Sebab orang jangan wakaf di pertengahan ayat. Tapi yang macam kita sebut tadi tu adalah akhir ayat, sebab orang jangan baca terus. Orang jangan baca. Betul-betul. Kan ada surah apa yang surah pendek yang kita suka sangat nak sambung, nak baca pelik sikit pada orang tu. Macam ni lah sifat huruf yang pertemuan dua tanda sukun tu lah. Surah apa yang pendek-pendek baca. Alah, doa lepas azan tu. Tu iya juga kan. Surah ni Allah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam bukan. Yang ada tambah ni, yang kita tambah ni. Is it Quran? Ya. Dunillah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kononnya baca satu nafas. Contohnya baca Fatihah satu nafas. Adalah macam tu. Kul huwallahu ahad. Sambung. Macam cuba sambung. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu adunillah. Itulah ramai kan yang ustaz-ustaz yang dia nak tunjukkan dia mahir tu. So dia akan baca sambung satu nafas tu. Macam tu lah. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad. Okey. Betul. Yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nak tunjuk dia mahir tajwid lah. Boleh Yang tu itulah. Betul lah tu. So sebab sometimes benda tu ada satu, kita nak baca satu nafas kan. Sebab ada je macam nak rawat orang ke apa semua, ada je yang kena baca satu nafas kan. Qul huwallahu ahadunillah. Ayat yang keempat tu walam yakun. Walam yakun ataupun walam yakul lahu. Itu idgham apa tu? Idgham idgham bila gunnah. Is it? Walam yakul lahu. Idgham yang kita belajar tadilah. Idgham apa? Bila gunnah, tapi kita idgham mutajanisan mutaqariban. Mutaqariban ke mutajanisan? Nun dengan lam. Nun dengan lam. Sifat ke makhraj? Nun dengan lam. Nun lam. Maknanya makhraj lain, sifat dia. Sifat yang sama, makhraj lain. Nun dengan lam. Ni saya rasa lah ini idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain walam yakul lahu kan. Dia dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj. Atau salah satu daripada keduanya. Kan? Itu tak apa. Betul. Maknanya lam tu nun sakinah lah. Nun tu ada sakinah kan. Nun sakinah.
Sakinah idgham Bos, nun sakinah. sakinah maksudnya apa? Ketenangan. Nun hidup. Ni kosong lah, nun mati. Ni tak mati bos. Nun tu kan mati kan, nun. Atas nun tu tak ada tanda apa-apa kan, kosong kan. Kosong. Sakinah tu kan. Okey. Dibaca macam mana tadi kok? Allahu ahad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini yang paling jelas lah. Walam yakul lahu, adakah mutaqarribain ataupun terus pergi kepada idgham bila gunnah. Ini idgham bila gunnah betul lah, bila idgham ma'a gunnah, bukan idgham bila gunnah kan. Masuknya tanpa dengung. Dan dia adalah kita panggil idgham mutaqarribain sebab dia berlaku pada dua huruf yang berhampiran sifat. Ada dua hukum kat situ lah. Adalah salah satu daripada keduanya. Betul, nun dengan lam bos. Mutaqarribain. Mutaqarribain. Ayah sabu allam. Okey, alright, dah 7.30 dah apa? Okey, alhamdulillah banyak kita. Abud. So, tadabbur last round tadabbur. Tadabbur ni kalau tu ayat ni kan, dia kata orang munafik ni dalam neraka yang paling bawah sekali. Actually dia munafik tu orang kafir ke apa? Saya perasan macam ni, orang munafik tu adalah orang kafir, bukan orang Islam. Ke macam mana? Orang munafik ni dia menipu jadi orang Islam ke? Macam tu. Salam dua muka lah ni. Tapi kalau tengok kan ayat 142 tu, muka surat 101, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka riak ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali. Orang Islam lah. Maknanya mereka solat. Mereka salat hanya sekali-sekali saja, iaitu apabila mereka berada di hadapan orang. Okay, 143. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iaitu iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Orang siapa? Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah kan? Bukan orang mengaku iman pun tidak, orang kafir pun tidak Tapi Allah akan sesatkan juga, tak akan bagi jawapan dia. Allah bahayanya. Subhanallah. Kita ke macam tu, aku ke? 145. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada peringkat yang paling bawah daripada neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Maknanya patutlah orang munafik macam tu. Maknanya Allah tak akan bagi dia petunjuk langsung Kafir pun tidak, Islam pun tidak, tengah-tengah. Tengok ayat 143 lah. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iaitu iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini, iaitu orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Maknanya jelas orang kafir kan, ataupun jelas orang beriman. Mereka ni tengah-tengah kan. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, nak jadi kafir ataupun nak jadi iman, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan. Wallahu a'lam. Betul tak? Betul lah. Maknanya kita kata orang munafik tu, kita jelas lah. Dia nak kata Islam pun tidak, kafir pun tidak. Kalau lebih kita panggil orang Islam lah, kan? Sebab dia solat sekali-sekala tunjuk tu di hadapan orang tu. Maknanya itu peringatan kepada orang Islam lah. Tapi masalahnya Allah tak akan tunjuk jalan. Itu kalau Allah tu. Macam sekarang kan, kalau kita jumpa anak-anak kita, saudara-mara kita kan, dia kerja dekat supermarket, kerja dekat company besar-besar kan. Sekarang ni dah musim dekat Christmas kan, minggu depan. Christmas. Jadi diorang dah mula pakai yang Santa Claus kepala
Apa hukum dia? Ustazah dah banyak kali bagi itu kan, dia punya ceramah. Hukum orang Melayu Islam pakai yang Santa Claus punya headgear kepala dia kan. Apa hukum dia? Haram lagi, boleh terpesong akidah. Kena tu balik tu, taubat. Syadah balik. Tapi takut dia pakai tu bukan niat nak tiru Santa Claus apa-apa. Mungkin dia pakai just Meraihkan ataupun dia ikut paksa festival. Tak tahulah. Dah jadi macam bukan pada sambutan Santa Claus dah, bukan Christmas dah. Kata. Tahu tak? Kebudayaan. Macam mana? Iyalah. Jelas hukum kat situ. Kalau kita meraihkan elakkan lah kan. Meraihkan yang melibatkan keagamaan ni, kena pada niat je lah. Niat menghalalkan cara ke macam mana? Tak boleh macam tu. Tapi kalau contohnya macam perayaan apa ni, kita just contohnya macam macam New Year, katalah Taipusam, Wali semua kan, kita nak join apa semua aktiviti keagamaan dia, haram tu. Tapi kalau kita sekadar melawat dia, meraihkan benda tu sebagai jiran, tu lain. Sama juga kes tu. Pada niat lah. Ya, niat. Katalah orang yang kita cakap tadi kan, aku pakai topi ni bukan niat untuk nak raihkan Santa Claus ataupun semua, aku pakai sahaja je. Hukum yang haram juga ke? Biasa kalau yang tu ada khilaf lah, apa yang saya tahu. Tapi maksudnya kita kena ada niat untuk tidak meraihkan dia punya pesta tu, tapi masa sama kita kena berusaha untuk cari benda lain lah, untuk menelakkan tu, atau berhenti kerja ke apa ke, cari kerja lain. Pakai Santa Claus tu macam pakai salib kan? Ke apa maksud yang menyebabkan dia jadi itu? Santa Claus tu adalah satu simbol Kristian ke macam mana? Ya, dia diciptakan oleh dia punya ni lah, orang agama dia. Asyik. Bahaya. Macam kita nak bekerjasama dengan kafir lah kan. Padahal Allah larang, menyang. Tak payahlah. Allah kata tak payahlah kau jadikan dia orang tu sebagai teman ke, jadi pemimpin ke, ikut dia orang ke, tak payah kan. Berkali-kali tu macam sekarang kalau kita masuk dalam Ion ke mana-mana kan, kita tengok ramai dah orang Melayu yang kerja sebagai sales, salesman kan, dia orang dah mula pakai sekarang ni, contohnya Christmas lah. Ya. Kepala ni kan. Ya. Pakai sebab bos tu pakai. So kalau kita macam mana? Kita kena tegur ke macam mana? Betul lah. Kekuatan untuk menegur tu. Sama juga kalau kita tengok majoriti speedmat Melayu yang kerja, Melayu yang serve harap dia. Yalah. Keluarkan daripada kotak, cuci lagi. 7E pun banyak juga. Jadi mansa. Sekarang dah banyak dah sekarang ni yang Korea punya apa nama ni, Family Mart. Family Mart tu Jepun kan, Korea ada keluar ada satu mart lagi, CU Mart kan. Pernah tak jumpa? Tak pernah lagi. Family Mart tu dia ni ada macam 7-Eleven juga, macam Speed Mart lah juga. Dalam tu ada arak. Itu ramai orang Melayu yang kerja situ. Ramai pengunjung tu orang Melayu juga. Kekuatan. Family Mart tu makanan dia tu macam mana? Family Mart dia macam banyak odeng tu lah makanan. Dia nak tahu tapi boleh makan ke tu aja. Halal. Kalau dia kata halal, tapi yalah nak kata dalam tu ada jual arak juga kan. Macam macam lah sekarang. Budak sekarang kan suka, termasuklah anak kecil. Yalah, memang budak-budak suka lah dengan air dia macam-macam jenis air yang Puan tu betul. Sebab dia adalah kawan-kawan sekarang ni dia dah promote macam lah dalam TikTok dan apa-apa kan. Dia promote. Sama lah anak saya pun gila-gila perempuan. Kita marah macam mana pun Tuan Haji. Kita kata macam ni, dia jawab macam ni. Alright. So kita dah terlewat 8 minit. Anyway, tak apa, kerana
Bukan senang kita dapat discuss macam ni. Tapi rasanya kita kekalkan lagi baca separuh dulu supaya kita enjoy dulu. Sampai tu mungkin kalau kita macam lara sangat, kita tu pergi ke balik. Lara. Adakah ini perkara lara? Tidak kan? Okey, kita tutup majlis kita dengan baca doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okay, terima kasih semua. Banyak dapat ilmu pagi ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, bos. Terima kasih, bos. Okay.